Saya perkenalkan dulu ini tuan rumah Encik Muhammad Khair Ngadiron akan pengarah urusan ITBM. Dahulunya ITNM, tapi logo di website belum ditukarkan lagi, belum digazetkan lagi, masih lagi ITNM kan? Dah tukar. Cuma alamat websitenya masih ITNM. Alamat websitenya masih ITNM. Untuk pengetahuan semua, ITNM telah pun dinaik taraf, kalau boleh saya sebutkan istilah itulah. Kerana dulu terjemahan negara, ini terjemahan dan buku. Dan bila diberi satu title buku itu, sekaligus ia mengangkat seperangkat dunia perjuangan ITNM itu bukan sekadar menjadi entiti penterjemahan, tetapi juga yang akan memperjuangkan buku-buku tempatan, dan kita sudah melihat banyak hasilnya di sini yang diterjemahkan berbagai bahasa. Kita beri tepukan kepada hero yang pertama, Encik Muhammad Khair Ngadiron. Saya perkenalkan dia dulu bukan sebab dia undang saya, tapi sebab dia tuan rumah. Dia kata, oh kau Khair perkenal dulu ya. Pejuang hero yang kedua, kita nak ladies first. Kita bagilah sebelah kiri dulu. Dr. Salih Rahmat, handsome ya. Kita beri tepukan kepada panelis kedua, Presiden PENA. Dan kita tahu sejarah perjuangan dunia penulisan ini, PENA pastilah antara suara yang garang. Garang satu, suara yang muda. Muda kedua. Muda dari saya. Doktor dengan saya siapa muda, doktor? Oh okey, maknanya tak jauh beza lah kita. Saya nampak macam 27, tapi sebenarnya kita dekat. Kita dekat usia ya. Untung orang jadi kecil. Jadi Dr. Salih Rahmat merupakan Presiden PENA yang aktif mengendalikan pelbagai program perbukuan. Sejak akhir-akhir ini nampaknya sinergi antara PENA dan juga ITBM itu begitu menjadi-jadi. Saya tak pasti kalau dicemburui, tapi cemburu yang baik itu bagus. Dalam bahasa Arabnya dipanggil rifqah. Panelis ketiga, kita beri tepukan Puan Salbiah Ani. Kita berikan tepukan pada Puan Salbiah. Anda jangan main-main ya dalam dunia akhbar ini. Orang yang memastikan bahawa akan sentiasa ada sudut untuk sastra tu, inilah orangnya. Tak mudah. Mujur-mujur ada Puan Salbiah. Kalau tidak, sudut sastra dalam akhbar itu mungkin ialah hidup segan mati tak mau. Jadi inilah orangnya, heroin. Kalau malam-malam sayapnya terbuka, dia akan penuh bersemangat untuk memperjuangkan dunia sastra. Terima kasih kepada ketiga-tiga panelis pada pagi ini. Okey, ini adalah sofa putih musim ketiga untuk tahun ketiga, dan ini adalah edisi kedua tahun ini. Semalam kita bersama sastra wanita negara, Dr. Siti Zainun dan juga Nisa Harun, bercakap tentang kenapa tak ada sastrawan negara wanita. Apakah kita gender bias berlaku di situ, dan kita ada wakil wanita lagi hari ini. Tetapi hari ini kita nak bercakap satu tema yang lebih spesifik, doktor ya. Soal sayembara, sebab akhir-akhir ini ada banyak sayembara. Dan jika tuan-tuan mengamat-amati berita yang dilaporkan, Perdana Menteri juga kelihatannya semakin percaya kepada institusi seperti ITBM. Dana demi dana diberikan untuk mewujudkan pelbagai bentuk. Bila sebut dana tu, Cik Khair dia berkerut dahi. Dia bimbang nanti ramai yang berbondong-bondong datang ke ITBM. Bukan. Dana tu bukan untuk sayembara sebenarnya. Okey, pelbagai. Antaranya salah sangka lah. Okey, patutlah berkerut dahi. Tapi bila sebut dana tu, di mana ada semut, di situ ada gula. Itu tabi'i lah. Sunnatullah yang tak dapat dielakkan. Okey, kita nak bercakap bagaimana, adakah sayembara yang diperkenalkan saban tahun, ada yang sudah bertahun lamanya, ada yang baru diperkenalkan. Yang mutakhir ini ada pertandingan penterjemahan pun, itu antara yang mutakhir. Mungkin Cik Khair dahululah ceritakan apa yang diusahakan oleh ITBM vis-a-vis berbanding dengan apa yang diusahakan oleh pelbagai entiti termasuk media massa. Apa yang kita adakan sekarang adalah pertandingan sayembara penulisan novel, puisi dan cerpen, anjuran bersama ITBM, PENA dan Berita Harian. Di mana ini terbuka kepada mereka yang lahir tahun 66 ke bawah. 65 tahun ke bawah. Tahun 66, bukan umurnya. Umurnya 45 tahun lah, tapi 66 lah. Saya sebut 66 sebab saya boleh masuk lagi kalau saya nak masuk. Itu yang pertama. Dan pertandingan ini agak berbeza sedikit, di mana untuk novel dan juga puisi dan juga cerpen, puisinya mestilah 30 karya oleh seorang penulis, dan cerpennya mestilah 10 sekurang-kurangnya. Dan kita akan memberikan hadiah yang agak lumayan juga. Itu masih berlangsung itu? Sekarang sedang berlangsung. Kita juga telah bekerjasama dengan Utusan untuk anugerah novel Saku. Itu telah berlalu dan edisi akan datang sedang dalam perbincangan. Dan yang ketiga yang ITBM sedang usahakan. Ini ITBM saja ni dah ada 3 dah ni.
ada satu lagi lah. Okey. Sabar sikit. Itu tadi dua. Okey. Ini tiga. Yang ketiga adalah sayembara sastra satu Malaysia untuk peringkat dunia. Okey. Itu kita sedang dalam proses. Sayembara satu Malaysia untuk peringkat dunia. Sayembara novel satu Malaysia peringkat dunia. Itu telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu. Baik. Diumumkan, kami pun sedang berangka lah. Ada yang dalam rangka belum diumumkan? Dalam rangka setakat ni belum. Tak ada ya. Manalah tahu dekat nak PRU ni kan macam-macam rangka yang wujud yang belum diberikan dagingnya. Biasanya orang-orang seperti ITBM ini, dia punya managing director dia ada tahu cerita dalaman. Setakat ni belum lagi ya. 3 yang ditangani oleh Aidil Senyum. Saya bimbang kalau Encik Khair ni namanya naik untuk calon. Takut sangat saya. Kalau dicalonkan parlimen tak apa lagi, kena don sayang pada Aidil. Takutlah saya marah kan pilihan raya. Okey, itu yang tukar dah ni. Ini sudah tukar tajuk ni. Anda boleh bertanya ya soalan. Ini tak ada masalah. Kita tidak ada semua air kimia, tak ada. Tak ada masalah. Kita sejuk di sini dan kita boleh hangatkan dengan apa juga soalan. Selamat datang ke Sofa Putih. Rancangan ini dinamakan Sofa Putih, musim ketiga sejak 3 tahun lepas, dan ini edisi kedua tahun ini. Sofa Putih supaya ia boleh diwarnai oleh sesiapa saja. Anda boleh bertanya soalan. Kita ada Presiden PENA, pengarah urusan ITBM, dan juga Puan Sabiah Berita Harian. Di mana-mana saja ruang, anda angkat tangan, saya berikan laluan. Okey. Puan Sabiah, itu yang ITBM tangani sahaja. Bagaimana dengan akhbar-akhbar perdana, utusan kita tahu, usaha, perjuangan Puan Sabiah sendiri dalam konteks sayembara sastra kita? Dari segi sayembara tu, saya akan terus terang saya katakan kekangannya adalah dari segi tajaan wang tunai untuk pemenang. Setakat ni kami belum lagi mendapat, sebelum ni kami tak dapat lagi penaja untuk sayembara bagi puisi, cerpen dan juga novel. Tapi dengan kerjasama daripada pihak ITBM dan juga BENA baru-baru ni, Disember lalu, jadi kami adakan sayembara bersama dari 3 pihak. Tapi dananya adalah daripada pihak ITBM yang disediakan oleh, yang diberi oleh kerajaan. Itu satu. Cuma bantuan daripada pihak Berita Harian sendiri, kami menyediakan halaman kreatif untuk cerpen dan puisi adalah pada hari Ahad, dan ada honorarium yang kami berikan kepada karya yang disiarkan. Itu adalah komitmen daripada pihak Berita Harian lah. Saya tergambar bahawa perjuangan Puan Sabiah ni sukarnya nak mempertahankan sudut sastra dalam Berita Harian. Tak ada sayembara apatah lagi kalau sudutnya pun tidak mendapat perhatian korporat. Okey, apa yang dikatakan itu benar sebenarnya, sebab actually halaman saya nak pertahankan 2 halaman tu, macam-macam yang terpaksa saya lakukan untuk meyakinkan bahawa halaman sastra juga mempunyai pengikutnya yang tersendiri, dan Berita Harian juga perlu memberi sumbangan kepada perkembangan sastra tanah air melalui penyiaran karya. Sebabnya Berita Harian sebagai sebuah syarikat swasta, kami bergerak berorientasikan keuntungan. Jadi untuk mendapatkan pembiayaan bagi hadiah daripada pihak syarikat adalah sukar. Berapa nilai nak mempertahankan satu halaman tu, berapa lah? Ini ramai ni boleh keluarkan 200,000, 300,000. Halaman, satu halaman sehari untuk satu page di Berita Harian tu, kalau warna dia boleh menjangkau sampai 5,000 satu halaman ni. So ini tiap-tiap seminggu ada 2 untuk kritik sahaja. Dah 10,000 di situ kan. Seminggu? Tapi tak, itu untuk satu hari. Tapi kami ada daripada Isnin sampai hari Ahad. So kalikan dengan 2, 10 kalikan dengan matematik saya lemah. Berapa jumlahnya? Tahun berapa Puan perlukan? Saya matematik saya 9 dulu. 10 kalikan dengan 7 dah 70,000. Seminggu 70,000. Kalikan dengan 4 dan kalikan dengan 365. Begitu murah nilai sastra Melayu ya. Murah nilai sastra. Mahal ya. Mahal bagaimana komen doktor? Kita faham ya, sebab syarikat memerlukan keuntungan. Walau bagaimanapun pada pandangan kami,
selalunya mitos itu sentiasa berleluasa di kalangan pengamal media. Mereka beranggapan bahawa orang sastra ni tak memberikan sumbangan dari segi sirkulasi akhbar. Padahal kalau nak bagikan contoh, saya membeli berita harian kerana ruangan berita sastra ni saja. Kalau tidak, saya boleh beli akhbar lain. Begitu jugalah kalau orang membeli pada hari Minggu. Kebanyakan penulis mesti membeli akhbar yang ada ruangan sastra. Okeylah, itu dari segi penulis. Walau bagaimanapun, dari sudut yang lain, sumbangan sastra ini bukan hanya untuk penulis, tetapi untuk pembangunan negara. Tapi ini orang tak sedar. Ya, kita mempertahankan hak kita, sebenarnya kita memberikan ruang kepada khazanah kita, khazanah budaya kita. Kalau tidak, orang tak tahu kewujudan pemikiran bangsa kita. Ini yang perlu dipertahankan oleh media sebagai tanggungjawab sosial. Dr. Saleh membaca ruang sastra di dalam akhbar perdana. Saya nak tanya yang hadir depan saya ni bersama sofa putih, tulus dengan saya, siapa yang membeli akhbar perdana dengan tujuan semata-mata untuk antara tarikannya ruangan sastra itu? Angkat tangan. Nadia pun tak angkat tangan. Siapa ni Encik Sakri? Apalah, itu kita jangan kacau lah dia ya. Ada sesiapa di sini yang membeli akhbar perdana dengan tujuan untuk membaca? Tak ada. Maknanya dalam kelompok 20 orang ini, satu-satunya ada 2. Tak boleh lah, ITBM ni memang tak dibekalkan. Puan Safiah pun tak boleh angkat tangan lah. 3, tak apalah, 3 berbanding 30. Okeylah, 10%. 10% tidak cukup untuk 70,000 seminggu itu tadi. Jadi itulah tuan-tuan, kita membuka realitinya dunia sastra di negara kita. Justru timbul usaha-usaha untuk membangkitkan semula mujur. Antara kemujurannya ITM diberikan P di tengah-tengah dan P di hujungnya. Itu Siti Rafiah yang ajar saya. Mujur ITM ni ITM ada P berhad hujung tu juga bagus. Tetapi dalam konteks ini, tidakkah masih keterbelakang meskipun kita sudah memperkenalkan berbagai sayembara? Kebelakang dan sudut apa tu? Sastra, penerimaannya kita mengangkat melalui sayembara, tapi masih belum cukup nampaknya. Memanglah ya, sebab ini bukan peluang yang bersifat komersial. Jadi semua orang melihat aspek komersial, aspek glamournya, tetapi sastra ini tidak berada di ruangan itu. Pejuang lah katakan, quote unquote, pejuang dia tak boleh putus asa. Kita tak boleh mengatakan bahawa satu perkara yang kita lakukan itu gagal, maka kita perlu berhenti. Kalau begitu keadaannya, bagaimana hidupnya tamadun dulu sampai sekarang masih diingati, boleh kita saksikan sampai sekarang kalau tidak ada dalam ruangan sastra. Jadi kami dalam kelompok sastra ini beranggapan ini perjuangan, bukan untuk suka-suka. Jadi kita akan terus bergerak walaupun halangannya sangat berat untuk ditanggung kadang-kadang. Mujurlah ITBM diberikan dana. Dan jika tidak, saya tak pasti adakah ITBM juga berminat mengendalikan sampai 3 sayembara. Saya ini yang saya kadang-kadang Masalahnya geram seolah-olah kami diberi dana untuk buat sayembara. Tidak. Sebenarnya kalau ikut B yang terakhir tadi, kami pun nak fikir keuntungan sebab KPI kami yang pertama banyak untung. Buat sayembara ni belum tentu untung. betul. Tapi kita merasakan itu adalah tanggungjawab sosial kita. Tanggungjawab kita untuk memertabatkan kesusastraan dan untuk membawa ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab itu kita sanggup mengeluarkan wang yang belum tentu hasilnya nanti akan memberi pulangan keuntungan secara ringgit dan sen. Sebab tu saya fikir, tapi cuma saya lihat ini, untuk mengangkat martabat bangsa, kita kena melihat bahawa salah satu perkara yang paling utama adalah kesusastraan sebenarnya. Kita melihat bangsa-bangsa yang tersohor, bangsa-bangsa yang bertamadun, kita lihat ahli sastranya, bukunya, hasilnya begitu. Dan kita kena ada keberanian untuk melakukan sesuatu supaya kita akan berada pada landasan yang betul. Sebab saya bertemu dengan salah seorang saya ingat seniman sastrawan tahun 70-an, 90-an. Ditanya sekarang, kalau tanya sekarang, buku apa sekarang yang semua orang baca? Buku sekarang yang oleh semua orang baca. Yang semua orang baca. Sukar untuk kita sebutkan satu atau dua. Ini yang masalahnya. Tapi kalau kita melihat di barat, Shakespeare contohnya, Charles Dickens, sampai sekarang orang ada dan dia sentiasa ada di pasaran. Sebab itu kita merasakan bahawa kita perlu memulakan langkah
kalaupun terlewat, tapi lebih baik terlewat daripada tak buat. Dan kita melihat dulu pun awal-awal ni, kalau kita melihat sejarahnya di Malaysia sebenarnya, sayembara ini menjadi medan untuk penulis pengasas bakat. Salina lahir daripada sayembara, warisan Talib Hasan, banyak sebenarnya kita boleh mulai tahun 60-an, 70-an, sayembara lah yang banyak menghasilkan karya-karya dan judul-judul besar. Itu hanya 60-an, 70-an, tidak 80-an ke atas. Ada 80-an ke atas korpus ada, tetapi saya fikir soal bagaimana kita menengahkan hasil tersebut, itu yang kurang kita lakukan. Ada, tapi saya ingat tidak dikenakan dengan betul lah. Saya ingat Azizi dengan Suampu di kaki gunung, Suampu dan gunung pun hasil daripada Puan Salvia, ada karya-karya mutakhir memenangi sayembara yang menjadi pilihan popular tidak kelihatan setidak-tidaknya kepada pembaca nomis macam saya. Kalau nak katakan karya yang tak ada tu, saya rasa tak boleh, sebab Faizal Kirani antara karya dia yang menang dan menjadi macam pilihan, menjadi pilihan diberi pelajar di sekolah menengah. Faizal dikenali di kalangan pelajar sekolah menengah. Lepas tu kalau kita kena tengok juga macam sesuatu negara Profesor Emeritus Datuk Syahrul Ahmad. Kadang-kadang dia pada satu pertandingan kebangsaan dia dapat nombor 2 kan. Tapi bila pada pertandingan Mastra dia diangkat sebagai Johan. Dan mendapat juga perhatian sebenarnya, dan di situ juga berlaku konflik mengapa yang nombor 2 jadi nombor 1, nombor 1 jadi nombor 2 kan. Jadi terserah pada kita sendiri untuk mencari bahan bacaan yang orang kata itu boleh, yang sesuai. Untuk orang biasa saya rasa mungkin susah, tapi di kalangan orang bahasa dan orang sastra, mereka tahu karya apa yang mereka patut baca. Baik, dalam kalangan orang bahasa dan orang sastra, siapa orang bahasa dan orang sastra? Angkat tangan. Saya suruh aja angkat tangan di sini. Baik, anda sedang bersama dengan saya di sofa putih. Ini sofanya. Sofa ini untuk kita sama-sama warnai. Dan 3 panelis, kita ada Presiden PENA, pengarah urusan ITPM, dan Puan Salvia, editor berita harian yang memperjuangkan sudut sastra. Peringkat awal pusingan tadi kita bercakap tentang dananya tak ada, ITPM saja. Takat yang sempat kita ingat, kita baru bincang semalam pasal penulis wanita. Penulis wanita dan sudut novelnya itu walaupun ada karya, tapi belum cukup lagi masak dari segi editing kadang-kadang. Tapi di sini kita tidak memanfaatkan tenaga editor yang pakar dari sudut ideanya, dari sudut bahasanya, dari sudut strukturnya. Kita tidak ada itu. Kita sayang nak keluar duit. Agaknya kita harapkan penerbit menjadikan editor. Sedangkan penerbit cuma menjadikan editor di sudut bahasa. Dan ini yang gagal untuk menghasilkan karya yang mantap. Kita tak memanfaatkan kaedah di barat. Saya lontar je pada Puan Salvia. Penulis wanita di Malaysia tak separuh masa hasil sastra. Saya rasa itu adalah saya tak kata. Tak cukup masak artinya. Tak cukup editing. Tak cukup editing. Ini saya panggil semantik gimnastik. Itu adalah andaian. Saya rasa tidak adil untuk melemparkan tuduhan yang pengarang wanita tidak sematang pengarang lelaki. Because ada pengarang-pengarang, ada sejuta lah saya akan katakan yang tidak diberi perhatian oleh pihak yang namakan hasilnya. Kami adili sekarang. Kalau saya katakan Dr. Fatimah Busu, Dr. Siti Zainul Ismail, Dr. Zurina Hassan, Khadijah Hashim, itu sudah Zahara Nawawi berada di takah matang. Orang kata tu dah matang dan boleh mengejar, tapi sama ada panel memihak pada mereka ke tidak. Kalau dari pemilihan ada gender bias, malam kita bincang. Kalau sebab saya perempuan, untuk saya panelnya semua maskulin barangkali. Itu antara cabaran dia. Dan itu saya pernah timbulkan di Hari Sastra di Melaka baru-baru ini. Apabila seorang panel bercakap tentang kurangnya peluang, memang tak ada pun sastra negara wanita sekarang ni, saya kata kenapa tidak kita bariskan juri itu seimbang dari segi wanita dan lelakinya. Tapi yalah, kadang-kadang ini pun seperti kata orang, anggur masam yang tak dapat dicapai bergerak menjadi alasan. Enciknya setakat ini menangani 3 tertangani, boleh imbang keperluan antara masak tak masak, lelaki perempuan, komposisi. Sebahagian panelis saya mendapat gambaran bahawa setengahnya tu penilainya itu tidak telus, tidak digambarkan siapa. Jadi dalam konteks saya tak nak terheret dengan
isu gender bias, polemik. Saya suka melihat karya, tak kira lah sama ada lagi perempuan kan saya baca Ombak Rindu, saya baca Sarina, semua saya baca. Saya tak ada masalah begitu. Cuma saya melihat dari sudut tertentunya, kadang-kadang apa yang berlaku dalam sayembara kebanyakannya ialah ketakutan soal tak cukup bajet, tak cukup belanja tu kadang-kadang kerana kita membutuhkan perkara-perkara yang tidak perlu. Contoh, kadang-kadang nak buat sayembara ni, bengkel penghakimannya memerlukan dana yang besar, buat di hotel dan ada 3 hari 3 malam. Tapi saya rasa kena ada pendekatan yang berbeza. Kalau di barat kadang-kadang penilaiannya kita beri kepada 3 orang yang dinamakan siapa, dia membuat penilaian, dia buat penilaian kat rumah, dia tak ada bengkel, dan selepas penilaian tersebut itu yang dikeluarkan. Encik Khair, satu sayembara yang ditangani oleh ITPM, purata kosnya berapa? Yang saya katakan untuk hadiah Sako, kita cut kosnya half daripada apa yang diminta yang sebelum ini. Masih boleh menilai dengan baik? Kita beri hadiah yang sama dan kita nilai yang baik dan benda itu berjalan yang lebih baik. Rupanya penilaian sayembara pun banyak ketirisan ya? Bukan soal ketirisan, jangan salah sangka. Ini bukan soal ketirisan, tapi soal kadang-kadang bagaimana kita melakukan sesuatu. Bagaimana kita memilih, macam hari ini nak ke PWTC. Saya ingat Puan Salbiah milih jalan yang paling tepat, gunakan LRT. Yang dianggap tepat tu pun kadang-kadang kurang tepat sebab dia kata berasap-asap penuh orang dengan LRT tadi. Jadi kita kena bijak. Apa keperluannya? Dalam sayembara yang penting hadiah untuk penulis dan juga untuk penghakiman. Tapi bukannya soal kita kena dekat bengkel, kena sewa hotel, kena bagi makanan yang banyak, sewaktu 6 kali makan sehari. Itu belanja-belanja yang saya fikir tidak perlu. Kalau kita lihat kata okey penulis, kita kenal pasti hakim, ada 5 orang, bagi je manuskrip mereka kat rumah, beri masa sebulan bagi penilaian, lepas tu kita buat satu mesyuarat saja 2 jam. Kita akan dapat keputusan yang baik. Sebab kadang-kadang saya ingat soal menghakimi ini pun masalah juga sebab bila kita berbincang kan, kalau kat sini berbincang, saya jadi pengurusi, saya akan menang. Sebab dia selalu cakap akhir. Ya betul. Jadi masalah juga kan, jadi kita kena cara lain, komposisi dia buat. Jadi saya fikir kena ada juga jalan yang berbeza macam mana kita nak dapat, dan mungkin kosnya tidak setinggi seperti yang kita agakkan. Diuruskan dengan lebih bijaksana, dengan lebih berhikmah. Silakan tuan-tuan. Nama saya Ahmad Mujiruddin Ahmedan dari Terengganu. Jauh datang. Oh sampai ni? Pagi tadi. Pagi tadi alhamdulillah. Untuk demonstrasi ke untuk ni? Dua-dua. Kita beri tepukan kepada Ahmad Mudir. Hebat, dia sempat. Bawa buku pergi demonstrasi ya. Okey. Saya ingin bawa kita semua kembali tentang sejarah kesusastraan dunia, di mana pada zaman dahulu kesusastraan diangkat tinggi. Contohnya di Arab, di mana sastra dijadikan budayanya, ataupun Mesir, karya Naqi Mahfuz sehingga mencetuskan revolusi Mesir 1915, ataupun di Nusantara kita sendiri sebelum merdeka, sastra itu menjadi kata punca kepada kebangkitan rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Itu zaman pra-merdeka. Jadi soalan saya, fenomena apakah yang berlaku dalam arena kesusastraan di Malaysia ini sehingga memerlukan sayembara-sayembara untuk mengangkat kembali kesusastraan di negara kita? Ya, saya nak majukan pada Dr. Saleh. Dr. Saleh, sekarang ni tak ada novel yang membangkitkan semangat orang ramai-ramai dapat demonstrasi. Tak ada. Memang sepanjang pengalaman saya mengadili manuskrip sekalipun, walaupun banyak manuskrip yang sampai, tapi memang sukar untuk mencari karya yang keluar daripada lingkungan mediocrity itu. Masih lagi mengulang benda yang sama, teknik yang sama, dan idea yang tidak, kalau kata orang, keluar, mencuar, ya, menunjukkan keberanian. Ini merupakan suatu malangnya sastra kita. Bagaimanapun sepanjang pengalaman saya juga lah yang kecil itu, saya melihat masih kepada Faisal Darani, kerana apabila saya mengadili sastra utusan tahun 2001, lahirnya novel beliau 1915 itu merupakan satu mercutanda perubahan konsep sastra remaja. Kemudian beliau juga menghasilkan beberapa karya daripada sayembara yang sama, misalnya Combat ataupun Symphony of Need. Ada unsur-unsur lain dan sudah keluar daripada konsep sastra remaja Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan apabila ada usaha sebegini, keberanian sebegini, saya fikir ada masa depan bagi sastra kita. Dan kita harap
penulis sekarang jangan lagi bergantung pada mediocrity ini, tetapi mesti menghasilkan sesuatu yang tak dipikirkan oleh pengarang yang lepas. Okey. Keluar dari lingkungan itu. Puan Zaldia menjawab soalan yang sama. Tidak ada hasil yang cukup berani, melainkan satu nama yang diulang-ulang, Faisal Tehrani. Sementara itu, Faisal Tehrani akan jadi tetamu kita satu hari nanti. Saya tak ingat tarikhnya bila, saya akan umumkan, tolong semak bila 1 Mei kita bersama Faisal. Oh, hari buruh lah, elok lah dengan Faisal Tehrani. Saya nak tanya soalan pada yang tanya soalan. Yang tanya, okey. Adik jangan lari jauh, dekat dengan mikrofon. Jawab. Berapa ramai pengarang yang sanggup menulis karya seperti yang Dr. Salih Rahmat kata, di luar daripada kebiasaan. Di luar lingkungan. Masalah tu sebenarnya kami hadapi tau. Macam saya sendiri bila saya handle Hujung Minggu, Sanggar Kreatif untuk Berita Minggu, saya nak mencari cerpen, puisi yang baik sakit sebenarnya. Halangannya apa? Halangan pengkarya, halangan wewenangan yang tak membenarkan kita berbeza pandangan. Masalahnya kita nak cari karya yang lain dari yang lain. Karyawan lah masalahnya. Untuk saya parti mereka. Okey. Artinya mereka kena sambut Baik. cabaran Untuk berlaku daripada adil, kami. kalaulah ada satu karya Adik itu tadi menyebut mungkin mengakibatkan revolusi, apakah Berita Harian sanggup untuk memperkenalkannya? Tak, saya rasa okey lah. Legitimasi dan hormat status quo. Okey. Saja saya kalau siapa biasa baca halaman Sanggar Kreatif Berita Minggu, saya ada sekali-sekala nakal melepaskan karya dengan harapan orang atas akan cuba tegur saya. Okay. So far beberapa usaha saya lepaslah. Tapi mungkin mereka tak perasan kot. Mereka tak perasan atau mereka tak baca ataupun mereka tak faham. Okey, mungkin mereka tak faham ataupun kemungkinan besar dasar sekarang daripada pihak pemerintah mereka adalah lebih lenient daripada sebelum ni. Tapi ini dah dilarang nanti keluar di YouTube nanti. Petang nanti akan masuk YouTube. Tak, saya rasa yang bertanya soalan ni saya rasa saya ada pakai cerpen dia 2 kali kot. Kalau tak silap saya lah, ada 2 kali kalau silap saya. Oh, pandai dia. Nama ni saya tak ingat. Mudir, Muhammad Mudir ya. Nama dia? Mudir. You kena berani lah. Kalau pengkarya berani, kasih karya lain daripada yang lain, insya-Allah. Adik perlu tulis sehingga Berita Harian runtuh. Barulah adik akan menjadi novel laureate Malaysia yang pertama. Saya cari makan. Setakat 3 yang ditangani oleh ITBM ada daripada skemanya akan menghasilkan karya yang mencuar. Saya sebenarnya begini, kadang-kadang nak salahkan karyawan pun tak boleh juga. Pada saya lah, betul mereka patut, tapi kita perlu Faisal mungkin sebab waktu dia belajar dia cuba mencari yang lain, kontroversinya. Malah saya ingat Ketupat Cintanya yang di Metro dulu sangat-sangat pedas, menggigit, tapi mungkin orang tak baca atau tak faham lah kot. Nah, itu dia yang Metro sebenarnya di Akhbar Perdana yang keluar, dan musim keduanya diharapkan. Itu saya lihat. Cuma saya lihat ini sebenarnya apa yang perlu kita adakan sekarang adalah lebih kepada kita kena memberi ruang yang lebih luas kepada pengkarya, supaya karya-karya yang tertentu kita boleh cetak dan terbitkan. Kalau kita memberi ruang begitu lebih banyak, saya fikir kita akan membina penulis-penulis yang berani. Sebab sebelum ni kalau dihantar ke penerbit tak lepas. Kita nak kena ada yang berlomba, bercinta, bertasbih baru boleh lepas kan. Jadi kita kena ada keberanian di pihak penerbit untuk menerbitkan buku ini. Dan ICBM ada keberanian itu? Hantar dulu manuskrip. Kita akan lakukan yang terbaik. Tapi saya fikir kita tidak akan takut untuk melakukan sesuatu yang berbeza. Dan kita kena ada memberikan ruang kepada penulis, sebab itu yang Perdana Menteri mahukan. Ruang supaya penulis muda menerbitkan buku mereka dalam masa 3 hingga 6 bulan. Sebab itu untuk saya sendiri, saya lihat kalau kita tak setuju dengan suatu karya contohnya, kita belasah karya tu. Okey. Baik, saya selalu sembang dengan Cik Phil tentang ini. Jadi saya nak mengeluarkan itu supaya dikongsi oleh khalayak Sofa Putih hari ini. Saya yakin apa juga kemelut yang kita hadapi ini, dengan memperkenalkan sayembara ataupun tidak, kita menghadapi cabaran itu. Dan sampailah tujuannya untuk mencungkil karya-karya besar ini. Tetapi saya meyakini bahawa status quo ini adalah berakibatkan kepada proses yang panjang. Disebutkan tadi 90-an. Penulis yang mapan sudah tidak lagi menghantar karya. Kemudian yang sedia ada ini sudah tidak cukup untuk memenuhi jurang yang ada ini.
dia kena keluarkan bentuk begini. Editor lah yang bermasalah. Bentuknya tidak. Bukan saya editor, kadang-kadang pusat penerbitan. Satu pusat penerbitan mengatakan bahawa kalau nak keluarkan novel ini, akhirnya mesti happy ending contohnya. Jadi semua orang akan berbondong-bondong melakukan perkara yang sama. Benda semua nak cari makan. Kalau mengeluarkan benda yang kontroversi tak boleh keluar, tak boleh cari makan, payah juga. Baik, Syekh. Ni, ramai yang tengok ini, mereka akan mencari satu penerbit yang ada keberanian itu. Namakan di Malaysia penerbit yang akan melahirkan novel sebesar itu. Cuba hantar ke ITBN. Syarikat yang sedia ada, setakat yang sedia ada tak cukup? Tak ada. Saya tidak boleh bercakap bagi pihak mereka. Saya fikir ada penerbit yang berani, tapi dia kadang-kadang boleh namakan? Saya tak nak namakan kerana masalahnya mereka berani terbit tapi tak bayar royalty. Oh, pula dah. Masalah yang berbeza. Jadi saya tak berani nak menyebut penerbit yang berbuat demikian. Memanglah mereka sanggup terbit kerana mereka memikirkan keuntungan kalau laris, tapi nak bayar royalty tak mampu ataupun sengaja tak nak bayar, ini jadi masalah kepada penulis. Jadi saya tak nak sebut nama. Baik, tapi saya yakin kalau tuan-tuan berjumpa dengan Dr. Saleh, tepuk dia sembang, akhirnya akan keluar juga insya-Allah. Nanti saya sembang dengan dia, saya akan letak di Facebook. Tapi saya yakin ITBM membayar royalty dengan baik sekali. Insya-Allah. Terima kasih ITBM, saya belum menulis lagi ya. Okey, silakan soalan. Kita bercakap soal sayembara sejauh mana di Malaysia ini. Selamat datang Dek. Ini sofa putih ya. Ini sofa ni warna putih kan? Kadang nampak macam krim pun dia juga. Dia berwarna macam ni supaya kita boleh warnakan ikut selera kita. Jadi kita bercakap bersama Presiden Pena, pengarah urusan ITBM. Oh ya, adik beli RM50 boleh menang kereta Alza kat bawah tu ya. Jawapannya nanti abang boleh bagi tahu. Beli RM50. Bersama pengarah urusan ITBM dan Puan Salviah Ani. Ini pejuang-pejuang sastra dan buku ni. Mereka ni hero dan heroin. Cuma kita tak nampak sayap mereka je. Allah saja yang nampak. Di dataran Merdeka. Di dataran Merdeka. Sekejap lagi, lepas ini kita lontarkan ke sana pula. Silakan kalau ada soalan, ni adik-adik yang manis-manis ni tak nak tanya, mikrofon di sini. Saya bawa mikrofon ke sana ke? Saya bawa mikrofon ke sana? Boleh? Nak? Kadang-kadang dia malu ni, dia tidak mencuar. Tidak menongkak arus. Silakan kalau ada soalan, jemput. Tetapi setakat ini dalam pemerhatian Puan Salviah, sayembara yang mungkin akan, yang selayaknya kita nanti-nantikan. Di situ akan terbitnya nanti satu karya yang benar-benar mewakili citra yang sepatutnya Malaysia miliki. Ada? Saya tak boleh bagi jawapan yang tepat sebab melibatkan pengunjung dan semua tak boleh bagi jawapan ni. Tak, sebab kita tak boleh katakan okey, kalau untuk saya kedudukan sastra di Malaysia tidak sama dengan dikatakan kalau di luar negara di Switzerland mereka ada standard sendiri untuk hadiah program orang memang betul-betul siapa akan menang kan. Okeylah. Dan juga banyak hadiah-hadiah lain di luar negara yang memang dinantikan oleh pengarang baik, pengarang kelahiran yang berkarya dalam bahasa Inggeris dan pengarang yang karya mereka diterjemahkan bahasa Inggeris. Tapi dekat Malaysia kita tak sampai standard lagi. ITBM ni tak mampu? ITBM kita baru start baru mula. Kita tengok dengan harap kita harapkan ITBM akan terus bagi sokongan dan siapa tahu dalam masa depan insya-Allah inilah yang dinantikan oleh pengarang semua pengarang. Ini yang akan dinanti-nantikan oleh semua pengarang menjadi standard bearer. Kami belum boleh jadi standard lagi sebab saya ingat kita terjemahkan buku kita dalam masa 3 tahun kebelakang. Walaupun kita terjemahkan dah lebih 100 judul, tapi saya fikir kita perlu mengangkat kualiti. Yang kedua, kita mengharapkan banyak lagi maklum balas supaya kita boleh mempertekatkan buku kita. Sebab perjuangan ini bukan perjuangan yang mudah. Buku sebab kalau saya lihat di Itali contohnya untuk mereka menerjemahkan suatu karya, contohnya kita berbincang dengan penerbit mereka, apa yang mereka lakukan yang pertama mereka akan mencari penerjemah yang mampu menguasai bahasa Melayu dan bahasa Itali. Selepas itu akan ada sastrawan Itali yang akan lihat semula buku tersebut dan akan menterjemah semula dalam menggunakan nuansa dan juga keadaan persekitaran di Itali cara mereka. Tapi kita belum sampai ke tahap itu sebab ada beberapa kekurangan yang juga dalam masa sama untuk memastikan penting juga di samping kualiti. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, kita buat cara macam telefon sikit lah. Kita buat terus dulu.
halkan feedback. Untuk yang kedua, ketiga kita akan mempertingkatkan kualiti yang kita lakukan. Tapi kita tetap juga menghantar karya-karya kita ke anugerah-anugerah berprestij seperti di ASEAN Literary. Kita hantar tiap tahun tanpa gagal. Sejak mula 2 tahun lepas mereka meminta untuk ruang buku terjemahan, kita hantar. Cuma di luar ni kita kena faham juga kebanyakan pengiktirafan untuk buku-buku yang diambil di Asia adalah buku-buku yang sebenarnya menentang tradisi mereka. Yang di India kalau dia menentang sistem, itulah yang boleh menang. Boleh. Sama juga Orhan Pamuk di Turki. Tapi bukankah itu yang diisyaratkan oleh adik tadi itu tadi juga, yang kemudiannya akan memberikan satu nuansa baru dalam pemikiran masyarakat? Saya itu agak berbeza. Apa yang dikatakan adalah lebih kepada membentukkan kekuatan bangsa. Tapi yang berlaku sekarang adalah apa yang melemahkan bangsa. Sedangkan untuk kami, buku yang kami bawa adalah buku yang memungkinkan ada sebuah maruah, suatu di kaki gunung, salina yang memperlihatkan jati diri bangsa dan juga kekuatan yang kita ada. Yang kita lakukan. Untuk supaya sayembara sebab itu untuk sayembara ini kita bukan sekadar mengadakan sayembara. Sekarang kita bersama dengan Pena dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka dalam zon timur, selatan dan utara untuk mengadakan bengkel penulisan, memanggil peserta-peserta dan dalam masa sama akan memberikan ruang kepada mereka untuk berbincang dengan sastrawan yang tersohor dan juga Dr. Saleh yang pakar dalam mengadili semua sayembara, supaya mereka berkongsi pengalaman, berkongsi pandangan, supaya nanti mutu dan karya hasil sastra akan lebih baik. Kita dalam siri tersebut dalam masa 2 bulan ini kita akan selesaikan semua benda tersebut. Kerap juga berlaku dalam sayembara, karya yang dimenangkan itu masih lagi berada di tahap mediocre itu. Dan apabila ini dilihat oleh penulis, mereka akan beranggapan itu rupanya karya yang dikehendaki oleh negara. Sebab mereka asyik melihat kalau agensi yang mengadilinya negara punya agensi, maka itulah kehendaknya. Ini kesan yang saya peroleh apabila satu-satu bentuk karya itu kita menangkan dalam satu musim, akan datang bentuk karya yang hampir sama. Itu jadi KPI itu. Jadi di sinilah peranan juri perlu lebih proaktif supaya memenangkan karya yang ada kelainan, jangan masih terikat dengan gaya penceritaan lama. Kalau itu dilakukan, sastra kita tak meningkat. Kita jangan lagi takut-takut untuk memberikan ruang kepada karya yang lain. Tapi Doktor, saya tidak bukanlah pengamat yang dekat sastra Malaysia. Sepanjang yang sempat saya dengar, ulasan juri memberikan gambaran yang mulus-mulus saja kepada yang menang itu. Justru ia menjadi benchmark. Puan Saskia sudah tersenyum di situ. Menang kerana sekian-sekian. Mungkin kerana mereka nak mengangkat kerja penjurian mereka. Tetapi tidak pula mendidik khalayak yang mendengar tu. Patutnya kalau ini tak sebenarnya separuh masak ini, tapi terpaksa dimenangkan sebab ini sajalah yang ada. Sebut saja begitu. Ya, itu dah lazim lah. Sebab kalau kita nak beri sesuatu kepada pemenang, kita tak boleh beri kepada pemenang yang tak baik. Jadi kita terpaksa lah memberi ruang, mengangkat nilai-nilai yang bagus pada karya itu. Nilai yang buruknya itu kita simpan saja lah. Doktor, kalau jadi ketua juri mungkin mengangkat juga sudut yang memang itu kelazimannya. Kita akan cari kekuatannya. Sedangkan kelemahannya barangkali dilakukan oleh pengkritik dalam seminar yang lebih kritikal sifatnya. Sedangkan ini kita memang sudah berbincang, benar bergaduh kalangan juri yang sudah bertengkar untuk mendapatkan keputusan. Dan akhirnya apabila kita telah pilih secara konsensus, alasan yang menasabah lah untuk memenangkannya. Tapi kalau orang lain mengkritik, itu terbuka. Silakan. Sebab itu ada pendekatan masing-masing. Puan Salviah dah tertawa tadi mendengar ulasan yang mulus-mulus saja. Okey, kalau saya lebih suka juri bersikap memuji tidak berlebih. Sebab kalau kita memuji berlebih sangat, kadang kita sebagai pembaca kita tahu macam ada sesuatu yang cuba
So kan, Ya. so saya lebih suka lah kalau guidelines yang digunakan adalah memuji tapi jangan berlebih. Jadi yang menang pun tidak terasa terlalu diangkat, Ya. dan yang meneliti pun tidaklah macam ada benda yang tak kena. Sebab ini 3 sayembara ni ulas juri. Saya akan nantikan ulasan juri je nanti. Saya lebih suka berterus terang. Okey. Kalau kita dalam masa yang sebab banyak juga sayembara yang tidak mengangkat pemenang pertama dan kedua. Ada mengelak. Itu maksudnya Ya. bukan mengelak, maksudnya mengangkat yang layak. Tidak layak. Itu gambaran bahawa sebenarnya ada juga yang betul terang. Ya. Maksudnya dengan tidak mengangkat satu dua tu, Okey. faham tak? Okey. Maksudnya kan? Jadi saya lebih suka kalau kita menciptakan hal yang sebenar. Okey. Sebab saya fikir dalam masa sama kita dan kita perlu memberikan gambaran yang sebenar daripada kita bermain bahasa. Okey. Saya panggil gimnastik semantik. Sebenarnya sekarang masalah yang berlaku ialah tidak ada orang yang mesra sastra di atas. Okey. Jadi orang sastra juga harus pegang koprat. Ataupun orang yang mesra sastra dulunya bila dah ada kat atas dia tak mesra lagi. Dia mesra benda lain. Mungkin Elok kita beri peringatan tu kepada Dr. Saleh. kalau dia naik ke tempat. Sebab tu saya kata dalam masa yang sama je lah. Senator boleh lah. Beramai saya dengar tadi. Tak mau. Senator nak laku rapan boleh jadi. Sebab tu saya katakan dalam keadaan ini sebenarnya apa yang patut dilakukan adalah untuk mencari individu yang kita rasa boleh mesra sastra, memahami bahawa inilah sebenarnya yang untuk negara kita. Memahami bahawa kalau kita tak didik anak kita dengan buku-buku yang sepatutnya mereka baca, mereka akan hilang jati diri. Mereka akan melihat bahawa perkara lain yang lebih besar. Mereka akan melihat bahawa kita rakyat kita memang tidak menulis. Ya. Yang sebenarnya tidak betul dan tidak tepat. Saya melihat bahawa perkara itu tidak berlaku di luar negara. Di barat contohnya, mereka kenal satu senior mereka. Mereka tahu apa buku yang patut mereka baca kerana kepimpinan mereka pun menghargai perkara ini. Dan di Malaysia pun sebenarnya contoh yang cukup jelas. Saya bagi contoh. Sekarang kita sibuk orang berdemonstrasi. Bila ada satu figura sastra pun ada di situ, kecoh. Masuknya elemen sastra itu cukup kuat. Sebab kalaulah individu itu tak ada pengaruh, kenapa sangat ditakuti dan sangat diikuti? Ya. Dua-dua. Satu takut, satu ikut. Itu saya melihat bahawa apa yang kita lakukan adalah kita kena ada satu pendidikan yang atas hati. Ya. Betapa pentingnya sastra ini. Ya, pendidikan seperkara. Ni menjelang PRU 13 ini, kita pilih calon-calon yang celik sastra, minat ilmu dan mengangkat martabat sastrawan. Itu lebih mempercepatkan proses. Kita berikan tepukan kepada ketiga-tiga panelis kita ini tadi yang telah mendongkrak pemikiran, mencuar pandangan-pandangan yang setengahnya tak apa, kita tengok balik nanti di YouTube apakah komen orang terhadap perbincangan ini. Terima kasih. Tepukan sekali lagi kepada Puan Salbiah, heroin sastra kita. Kita harap selepas ini 4 halamannya insya-Allah. Dan sama-sama kita bantu untuk dapatkan Dr. Saleh Rahmat menjadi chairman mana-mana syarikat korporat. Jadi dia boleh memastikan berita harian. Tepukan untuk Dr. Saleh Rahmat, bakal ketua korporat yang membantu untuk dan juga tuan rumah hari ini, Cik Khair Ngadirul. Terima kasih 3 sayembara yang dikendalikan. Jadi kalau ada kesempatan untuk tuan-tuan nak bergambar, silakan. Ya. Ataupun nak tulis buku, Dr. Saleh dah buku. Baik, terima kasih. Jangan lupa besok kita akan kembali pukul 12. Besok bersama dengan Rahimidin Zahari. Kita akan bercakap tentang sumbangan penulis muda dalam dunia sastra kita. Saban hari Sofa Putih akan kembali warnai dengan warna yang anda suka. Assalamualaikum, salam muhibah, salam satu Malaysia.